hamba benda yang tak patutnya hamba kat bukit-bukit ni. Jadi rasa macam hang tak boleh fikir apa benda apa dekat bukit lama libu kapok baru ni. Tak ada rumah orang. So baru nak dekat bawah nampak dia sekali dia bagi kat hang bunjuk tu lah hang nak lalu punya noh. Tu coklat bawa pelan nak mengerang dengar ni. Hang punya fake ni down macam ni. Yang boleh kata boleh lem Allahu Akbar tu bila duduk tengah bawa motor duduk gelabah. Rasa orang ketuk belakang tengah belakang. Dia macam cik gitu. Yang second pula kita cerita Bukit Salbiah juga. Tu pun after berapa tahun dah. After 3 tahun ke 4 tahun lepas tu. Jadi masa saya jumpa tu era 2008 ke. Macam tu lah lebih kurang lah. Lepas tu last tu dah tak iran dah tak jumpa dah, duk lalu pun dah tak jumpa. Tapi saya ni ada perangai jenis tak serik tau. Anak-anak hantu ni hang tahu tempat tu macam-macam tapi biasa. Cempera nak pulau rumahnya ni. Alah tak ada apalah walaupun hang jumpa. Tu yang best tu jenis tak iran mampu pergi. Tu jalan kami yang macam tu. Lepas tu bila dah lama tak jumpa, hang dah tak iran. Ni second cerita yang orang kata kalau orang tanya orang sebut je, "Weh hang tahu cerita Bukit Salbiah?" Kami akan teringat cerita ni. Cerita ni memang yang sampai sekarang duk rasa meremang lah. Sebabnya kita lalu jalan yang sama tapi kali ni saya tak jumpa dekat pertengahan. Masa tu naik kereta. Saya tak naik auto. Member main dari luar. Dia tanya Bukit Salbiah tu tak mana? Nak bawa jumpa lah tak mana balik pulau Jalan Bukit Lama kan. So kita pun kata kat dia, okey tak apa kalau hampa nak pergi kita Pirang Island naik kereta lah. Jadi bila Pirang Island naik kereta, hari tu memang duk rasa semua benda serba tak kena. Rasa macam hang buat apa pun hang akan rasa semua tak kena. Bubuh pegang cawan-cawan. Macam hang tak benda apa tumpah lah hari tu. Memang duk kata pasal apa hari ni aku duk rasa tak sedap hati. Tapi member sampai-sampai dia kata jom lah malam ni kita gerak okey. Konon lah hak duk ada 2-3 ekor ni jenis duk berani tak tempat memang ni. Tak apa aku nak tengok dekat mana sangat haunted tu. Yang KL ni pula member daripada KL ni kan dia pula kata kita tempat korang ni memang banyak hantu kan. Ada macam balai gombak cik dia punya kemah tu kan. Macam KL. Ampun kita nak bagi apa feeling kan. Okey, lepas tu kita nak cerita bila dah gerak, okey kata depa ni bukan tempat main-main lah. Balik pulau, baik lalu Bukit Salbiah, konon 3 beradik. Benda-benda ni orang kata orang Penang memang tahu benda ni memang kawasan ni memang ada. Sebabnya dia ada kisah-kisah legend ni sendiri. Jadi depa pun macam okey tak apa kita tengok takat mana. Hari tu punya cakap besar lah. Masuk dalam kereta setting okey. Kita cerita sampai dalam pulau lah dari seberang. Masuk dia kata macam ni ke jalan. Kami naik dari apa? Aku dah lupa dah. Kami lalu dari Jerat. Aiskrim. Kami lalu dari situ untuk lalu Bukit Salbiah. Kan. Lepas tu kami dah lalu, kira ni shortcut kami cerita kat dia. Macam biasalah Bukit Salbiah ni shortcut nak ke Batu Feringgi. Okey tak apa. Permulaan sampai kira lalu kat Jerat Cina tu kami dah kena kat Jerat Cina tu satu hai dah. Jerat Cina tu patutnya tak ada lalu tapi kami lalu Jerat Cina yang agak besar lah. Jalan yang nak pergi hitam tu kan. So kami lalu kat satu Jerat Cina ni kami nak corner lah. Gaya lalu kan member tegur. Dia pergi nyanyi lagu. Hak kita duk buat first intro apa? Wajen ni hulai dia teringat cerita yang KRU buat ke apa. Dia kata dia punya dialog macam ni kalau Jerat Cina aku mesti ingat lagu tu. Wajen ni hulai dia ni kata dia aku tak suka lagu tu. Cakap dia sebab lagu tu macam orang kata memanggil masa tu kan. Kata memang tak suka lah sebab ada legend dia ni lu buat belagak lah kan. Kata dia aduh dia ni memang bala betul lah. Tapi tak apa tak tahu nak jadi apa. Jadi corner tu kami nampak seorang perempuan kira ending kira keluar K-pop nak masuk ke jalan Bukit Salbiah. Nampak seorang perempuan duk berjalan kaki tapi dia pakai seluar jean pakai t-shirt. Era tu duk ingat dia kena tinggal dengan boyfriend tu kan. Dia pasal apa ke nak bagi tumpang lah. Nak bagi tumpang member diorang ni hero. Jadi Allah tengok Aci duk jalan seorang-seorang arju rampat lah. Lepas tu kata je kita berhenti kata dia tak payah tapi pasal kita pun yakin saya tengok dia pakai seluar jean. Duk kata bukan dia hantu kan. Tak apa wanti kot kena tinggal boyfriend. Kira sambil dia jalan tu kereta duk slow. Lepas tu kami buka tingkap. Member kat sebelah kat depan, duduk belakang. Jadi dia buka tingkap. Dia tanya, "Assalamualaikum Marka, nak pergi mana?" Dia tanya macam tu. Member hak Penang ni nak pergi mana?
Dia sengak kan, dia jalan tak tengok kami, kata dia takut kot. Lepas tu kita pun buka tingkap, cakap dengan dia, Assalamualaikum adik, nak pergi mana? Kalau jauh lagi nak main, jalan ni gelap, jom lah naik kereta sekali. Kata dia tu, kita pun naik macam tu lah, jangan takut lah, kami bukan jahat pun, tak percaya pergi IC je kat tu lah. Lepas tu member kata, tepo dia ni duk jalan macam tak peduli lah. Mula tu tak rasa apa lagi, duk ikut dia ni. Kami jadi tiba-tiba 3 orang jadi sunyi tau. Jadi macam tengok dia jalan, tapi kereta duk tekan lah, duk jalan dengan dia ni. Baru perasan, tertengok bawah, baru perasan dia tak pakai kasut. Masa tu dah rasa pelik. Dia tengok, dia tak pakai kasut lah. Dia tak pakai kasut, tapi dia jalan laju jalan, tapi dia tak pakai kasut. Cara dia jalan tu macam orang yang patah hati punya jalan macam ni. Dia jalan tapi tunduk bawah, muka tak nampak, rambut macam pakai bau kat ni. Pakai baju t-shirt putih, ingat kat sana t-shirt putih, seluar jean colour biru macam season tu. Lepas tu kata, dia tak pakai kasut lah. Mula buat tak tahu dia, duk kata, ni dengan tak pakai kasut ni pergi mana? Kalau nak report polis, main lah naik. Kita duk cakap dengan dia. Sampailah dia berhenti. Dia berhenti tu baru kami berhenti. Dia kata, dia berhenti weh, dia mau naik kereta kot, member kan. Tak apa, kita pun buka pintu nak turun. Buka pintu nak turun. Gaya nak buka pintu, nak panggil dia masuk lah, kita turun lah, nak suruh dia masuk kereta. Tak dengar, muka tak tunjuk, tapi dia menangis ni. Aku kata, mula dah rasa macam terus naik kembang pula ni. Kata lamuk, dia teriak pula kan. Kata, kami tak buat apa. Masa tu tak fikir benda-benda yang bukan-bukan, tapi dah rasa meremang. Lepas tu kata dekat member, ni kita tak, dalam hati aku tak masuk Bukit Selbiah hari ni, dah jadi macam ni dah. Lepas tu kata tak apa, orang kot, pegang bau dia, berasa ni. Bukan kami nak kata tak tahulah ikut kalau orang nak percaya, tapi kita pegang bau dia, memang rasa dia penjai, dia bukan benda yang bukan-bukan, tapi pegang. Kata teriak bersipa, kata jom kita naik kereta, jangan takut kami tak buat orang semua. Masa tu lah, masa pegang tu lah, baru dengar dia menderang tu, dia menderang bunyi macam tu kan. Baru lah macam orang marah, kepala goyang-goyang ni. Dengar baru terlepas tu kan, dengar dia gelak macam tu. Dia gelak yang dia pusing macam ni tapi tak nampak muka. Kita masa tu dah berunduk ke belakang 2-3 tapak dah nak masuk lah kereta. Kata ni bukan dia lah, kata kat member nak masuk, jadi terpaku kaki. Allah, 2-3 tapak tu jadi macam, tapi dengar dia duk gelak sini. Dia masa tu unduk-unduk tu sampai member tarik, member turun kereta, tarik masuklah kereta, kami jalan. Lepas jalan tu, kira kami dah masuk kereta, dah gelabah dah, member tarik masuklah kereta. Kami tengok kat side mirror, perempuan tu duduk berhenti macam tu kat ujung, duduk tengok, tapi kami tak nampak muka dia sampai sudah, tapi rambut dia tu halu-halu je yang panjang kan, sampai sekarang ni lah. Tapi dengar, apa bayangkan kami dah turun dah nak masuk dah jauh, kami masih dengar dia punya suara duk teriak tu, gelak tu dalam kereta. Tapi dia duduk dekat belakang. Kira kata, yang kita nampak ni orang hantu kena rasuk orang macam tu kan. Sebabnya aku boleh pegang dia pejai. Lepas tu member kata, kita tak tahu kok, kata benda ni rasa Tuhan. Tapi dia duduk takut lah. Hak KL tu yang cakap sengak dah, duduk bawa kereta tu apa pun tak bunyi dah. Dia kata tu belum masuk Bukit Selbiah. Kata ni macam mana, kita nak turn balik ke apa? Dia kata tak apa, kita teruskan. Sebab patah balik dia kata takut jumpa tu. Dia kata dah tak apa lah. Aku duduk gelak lah masa tu, hantar lah dalam hati takut-takut. Tapi duduk berasa dengar dalam kereta tu, duduk dengar hujung-hujung sampailah kami dah masuk Bukit Selbiah. Al-Kisah Bukit Selbiah lah ni. Lepas tu sebelum tu kira tadi cerita jerat, ni kita cerita Bukit Selbiah. Kami dah masuk dengan hak tadi cuak tak habis lagi. Hari tu malam tu kira orang kenal, lepas satu orang kenal satu lagi lah. Hak sekok dia duduk cakap besar macam tadi, dia tunjuk titik-titik memang. Permulaan masuk Bukit Selbiah, kepok saja masuk dalam Bukit Selbiah. Kita nak kena masuk part pertama, kira orang kata selekoh patah pertama ke Bukit Selbiah. Kira hang masuk dalam Bukit Selbiah dah selekoh pertama. Dia bagi kat hang mukadimah cantiknya, benda bergolek kat tengah jalan. Apa yang bergolek tu? Hak bunjuk tu, tapi bukan hak lompat tu. Hak jenis tutup semua. Ada 2 benda yang orang tak tahu beza. Pocong dia nampak muka, dia lompat. Yang hantu bungkus tu, dia tutup semua, bunjuk, dia guling atas jalan. Dia akan guling. Macam mayat duk tergolek. Mai ikut jalan, hantar berat menjerit je no. Bukan nak cerita hidup lagi 2 makhluk tak guna tu. Oleh hampa tengok, hampa punya pasal aku terima benda ni semua. Lepas tu kira bergulik-gulik, member ni dah menjerit lah kereta. Jangan jantan punya suara perempuan. Macam tu lah dia jerit. Dia jerit kan, aku tak tahu kalau malu pada bukan hang lain sama kan. So apa? Dia dah gelak bergulik. Macam tu. Dia bergulik, benda tu jadi lawak lah kereta.
Kan kata kita terkejut. Tapi takut lah. Takut, orang takut. Dalam duk cuak tak habis lagi, dia boleh duk macam tu dengan lepas steering. Aku tak puas lagi. Lepas tu dah break. Kami break tengah-tengah jalan dalam Bukit Salbiah. Wahai anak-anak hantu sekalian, hampa tahu jalan Bukit Salbiah tu macam mana. Dia boleh berhenti kereta dengan belakang sunyi, depan pun sunyi, yang dia tak boleh fikir. Pasal duk berhenti. Betul nampak benda tu duk golek, dia bergolek, dia pergi sampai hujung sana, hilang dah. Kami ni yang tak gerak lagi. Dia kata member tu dia, permulaan dia bagi mukadimah lah. Memang masa tu siapa tak cakap apa, aku sengak tak cakap apa ni, sengak. Apa nak tahu siapa aku sengak? Tak lagi kita cerita siapa aku sengak. Teruskan perjalanan, kata kat member, terus. Aku kata jalan. Jadi masa tu memang dah rasa tak boleh tahan lah. Kata dia, aku kata jalan-jalan. Siapa? Aku kata jalan. Kata. Lepas tu dia pun jalan lah. Bawa kereta permulaan. Member ni mulut dia besiak no. Dia ni mulut celupak. Dia pergi tegur pula. Tadi dah berguling ni, berwangi pula. Dia pergi cakap macam tu. Hantau tak pasal apa aku diam, aku suruh jalan tadi. Hak duk wangi tu dia. Kita duduk kat belakang. Macam ni, tepi cermin, penumpang belakang. Kita duk nampak benda apa duk diri dah sebelah ni. Rambut dia ni panjang lah. Baju dia bukan colour putih. Hantar baju dia colour macam kuning jayak, tak kuning jayak. Baju dia tu, tapi dia macam pakai gaun malam lah jenis. Tapi memang dia diri tepi tingkap tu tengok. Aku dah tengok dekat set mirror yang dari depan ni. Kira hak tu yang dia pun berwangi. Kita dah nampak dari awal lagi lah. Memang tak cakap apa. Dia kata wangi tu berdebam. Hantar atas bumbung itu berdebam ni. Kira bam macam ada benda bergolek. Pam bucing sampai depan tu. Brek lagi, tang selekoh corner dia bagi brek juga. Dia lupa kalau kami ni semua 3 ekor tak kahwin ni masa tu. Kan memang dia brek tu, dia kata aku dah tak boleh go dah. Yang KL ni dia bawa kereta, dia kata aku tak boleh go, tolong lah. Dia kata kat member yang seorang ni tu bawa kereta. Kawan kata aku tak mau turun, dia nak tukar macam mana. Habis seorang depan main lompat belakang, dia ni pergi situ 3 kali kerja. Ni pergi depan pula. Jadi macam gelabah, tak tahu apa, aku dah sengak tak kata apa kat situ. Sebab kita duk nampak ni perempuan tadi ni duk berdiri dekat tepi, kira ni berhenti tepi, duk tepi cermin, duk tepi. Tak sat aku dah nampak dia dah. Dia punya rambut tu memang macam akak kayu. Bukan kata rambut yang ni hang nampak merebang, tapi hang nampak rambut terkeras sampai bawah ni, bertingkat-tingkat. Duk tengok kita tu, memang mata dia ni orang kata tajam sampai hujung. Dia bukan kelopak mata dia macam kita. Memang sampai hitam semua. Tapi hang tak tahu benda apa. Orang kata kan kalau kita boleh nampak, hantu boleh tahu kan. Boleh tahu. Tengok. Dia duk tengok lah tu. Cerita dia duk duduk tunggu tu, dia tengok. Kira dia duk tengok kereta. Jadi masa tu yang dapat rasa memang tak boleh pergi dah. Kata depa aku duk rasa nak muntah. Tak muntah. Kita ni jenis kalau dia nak tumpang masuk, kita akan ada satu simptom hang nak muntah, badan hang nak ringan tak ringan. Hang boleh kontrol dengan tak kontrol masa tu. Memang duk rasa nak kena rasuk lah. Kalau kena rasuk 2 ekor ni dia jadi apa? Dia terjun dah orang dua-dua. Takut kan. Lepas tu kata depa aku nampak perempuan diri kat situ. Ingatkan kita saja duk nampak. Hak tu orang ni pun nampak. Sabit kereta tak jalan-jalan. Dah tukar dah. Dia kata macam mana nak pi ni, aku dah takut. Memang aku nampak perempuan. Maksudnya bukan kita seorang, dia memang nak tunjuk. Jadi kata kat dia, kita tak boleh buat apa melainkan kita kena jalan. Hanten pun sama. Lah kali tak ada orang lain, tak tahu nak buat apa. Baru dia ni teringat tiba-tiba dia jadi macam yang KL ni, dia jadi macam sasau. Dia jadi macam dalam kereta dia bunyi macam dia nak raya tak raya dia. Dia jadi macam tu. Tapi dia jantan. Faham? Aku masa tu aku dapat detect member aku ni dia lain macam. Dia mungkin bukan yang asli. Sebab dia cuba kan, dia duk macam tu, dia jadi macam takut. Tapi dalam masa yang sama ikut logik akal duk fikir, takut hantu yang jenis roh-roh perempuan ni masuk kat dia sebab suara dia jadi suara perempuan. Dari mula dia jerit tadi. Lepas tu teguk dia, hang okey ke? Kata tiba-tiba dah teguk bau tu, dia menjerit. Dia menjerit macam stres tu. Terus dia leng azan. Dia azan tu kereta yang rasa sempit, rasa macam kami tak boleh nafas tadi, pam macam lapang. Kawan kata jalan. Jadi berani lah. Tapi dia macam lembut tiba-tiba. Aku macam pelik member aku tu. Jalan. Dia buat jalan. Aku cakap jalan macam tu. Dia kelepiak sampai dekat cermin jalan. Aku cakap macam tu lah. Lepas tu kami pun terus lah. Rasa ringan-ringan tu jalan terus. Sampailah habis. Sampai masuk Batu Feringgi. Sampai kami ambil jalan turn masuk Batu Feringgi. Kami turn balik turun. Jadi bila kami turun ke Batu Feringgi tu kira tak naik lah Teluk Bahang ni. Dah kena 2 dah dari Bukit Salbiah masuk ke Batu Feringgi. Lepas masuk Batu Feringgi ambil jalan turn, kami turn balik. Kau jauh lah? Jadi jauh lah. Han jadi macam han tak tahu nak buat apa, jauh. Berhenti nak kami buat. Kami berhenti dekat Tesco lah ni, Tesco Tanjung Kong. Kami berhenti kat situ. Bagi dia turun minum air semua. Tapi tiga-tiga jadi macam jadi bodoh. Duduk tepi kereta, keluar kereta je bodoh. Jadi macam hang macam sari suntuk hang duduk lah kereta, dia punya penat tu. Lepas tu kata dekat
dekat member. Hampa rasa ke apa yang aku rasa tadi kan? Dia kata, apa yang kita nampak tadi Dia jadi gitu, jadi bodoh. Hak dia ni serengat KL ni. Tiba-tiba nak jadi ni, kira lah apa yang jadi duk sengat semua kat temenung, jadi bodoh nak. Ada dekat 5 minit. Diam hak KL ni tiba-tiba. Aku bersumpah. Ni aku bersumpah takkan cakap besar dah. Dia kata aku takkan nak judge benda-benda ni semua kan. Memang dia bagi dari Jerat Cina sampai Bukit Sabih kena kacau. Memang yang tu pengalaman sampai lah saya ingat. Saya dah lalu Bukit Sabih, tak lalu Bukit Sabih agak lama. Kira masuk tahun ni, tahun lepas lah lalu 2017 apa. Lah ni tak lalu 3 tahun apa. 3 tahun lah. 18, 19, 2020 3 tahun. Lah lalu 2017. Tu pun tak jumpa apa dah. Tapi masa saya jumpa tu memang masa duk muda lagi lah. Kira duk meronda kan. Yang tu lah 2 benda yang saya ingat pasal Bukit Sabih ni, yang orang kata legend kat Penang ni lah. Kalau hampa tak percaya, hampa try lalu. Tapi lah ni dah ada lampu lah. Mungkin lah kalau hampa dah lap tengah-tengah hari, hampa boleh jumpa benda-benda macam tu. Nak kata betul dengan dok kisah tu, wallahualam bisawab. Hai semua, jangan lupa like, share dan subscribe page Facebook Warehouse Production, YouTube channel Warehouse Production dan juga YouTube channel Combi Lisa. Jangan lupa. Jangan lupa, okey?